Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina wa aswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah, kembali bersua kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini bersama dengan saya, Da'i Hadari. Dan Alhamdulillah para penonton sekalian, yang pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sama-sama lafazkan Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah telah kurniakan. Nikmat Islam, nikmat iman, tambah juga nikmat sama-sama kita dapat kembali menghirup udara, menghela nafas pada pagi ini. Dan insya-Allah kita teruskan pengajian ilmu kita Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini hari Isnin, permulaan minggu yang baik insya-Allah, 28 Februari 2022, dan saya akan temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan. Tapi untuk hari ini topik sangat istimewa. Para penonton sekalian, saya nak ajak anda semua untuk terus kekal sehinggalah ke penghujung rancangan. Kerana apa? Hari ini topik yang sangat penting, terutamanya dalam kehidupan kita, dekat dengan kita, berkaitan dengan topik besarnya iaitu akhlak, yang mana kita akan fokuskan ini dalam rumah tangga punya cerita, iaitu akhlak dengan pasangan. Dan bukanlah saya orang yang lebih arif untuk menceritakan. Saya sangat bertuah kerana pagi ini mengembalikan memori lama saya ketika mula-mula dalam da'i dulu. Dan Alhamdulillah hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Azam Al-Kankari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadari sihat ya? Alhamdulillah. Orang mua kita apa khabar? Baik, luar biasa. Kata Intan sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, banyak yang kita akan kongsikan topik kita hari ini, iaitu akhlak dengan pasangan ni. Tambah-tambah Ustaz pun bukan calang-calang ni, romantik orang ni. Allah, Alhamdulillah. Pakai itu sebab pakai baju pink hari ni. Alhamdulillah Ustaz ya. Baiklah para penonton sekalian, saya nak alu-alukan anda untuk tanyakan soalan, terutamanya soalan berkaitan dengan topik kita lah. Cumanya saya nak tekankan di sini, soalan anda mestilah ringkas tapi padat. Dan anda boleh hubungi kami di talian 1-800-881677, ataupun boleh terus sahaja tinggalkan soalan anda di Facebook rasmi kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Baik, selesai saya nyatakan bagaimana cara untuk anda tanyakan soalan. Baiklah Ustaz, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, topik kita hari ini akhlak, iaitu akhlak dengan pasangan. Apa antara key points ataupun perkara penting yang kita akan bincangkan pada hari ini? Silakan Ustaz. Terima kasih Hadari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah summa alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan, para penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah hari ini saya sangat seronok Hadari ya. Para penonton semua, sebab ialah dapat mengenang memori lama kan? Bersama dulu dalam da'i musim pertama dengan Da'i Hadari, dan juga pada hari ini insya-Allah kita di pentas Tanyalah Ustaz, kita akan membicarakan tentang akhlak dengan pasangan. Tuan-tuan dan puan, semua orang tahu tentang definisi akhlak ini. Akhlak ini adalah adab ya, ataupun dalam bahasa Cina dipanggil tauta. Tauta maknanya apa Hadari ya? Tauta maknanya adab, moral kita. Mana bagaimana kita beradab dengan orang lebih tua, bagaimana dengan anak-anak sebagainya. Dan hari ini kita nak bicara tentang akhlak kita dengan pasangan kita. Bila mana bicara tentang pasangan, sebenarnya banyak dalam Al-Quran Allah SWT menyebut perkataan pasangan ini. Cumanya saya nak tekankan ada berapa antara ayat Quran yang saya jumpa dalam Al-Quran, iaitu antaranya yang bahasa kita baca. Pagi tadi pun baca Tanyalah Ustaz, apa dia, surah Yasin. Dalam ayat yang ke-36, apa Allah Ta'ala kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanallazi khalaqa azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Maknanya Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan. Sama ada dari yang ditumbuh oleh bumi, atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Maknanya Allah SWT menyebut perkataan pasangan di sini. Maknanya setiap makhluk Allah ini ada pasangannya. Dalam surah Zariyat ayat 49, Allah SWT juga menyatakan bahawa wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Sadaqallahul azim. Maknanya apa? Dan tiap-tiap jenis kami, iaitu Allah ciptakan berpasangan supaya kamu mengingati kekuasaan kami dan mentauhidkan kami, Allah SWT. Subhanallah,
Tuan-tuan dan puan, maknanya Allah SWT memberikan setiap makhluk ini berpasang-pasangan. Siang ada malam, lelaki ada perempuan, jantan ada betina, dan samalah juga dalam rumah tangga kita ada suami dan kita ada isteri. Dan hari ini secara permulaan mukadimahnya hadiri para penonton semua, kita akan membicarakan tentang bagaimana kita berakhlak dengan pasangan kita. Sebagai contoh, sebagai seorang suami kita dengan isteri kita. Waktu yang sama kita sebagai seorang isteri, bagaimana akhlak kita dengan pasangan suami kita. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan, ada sebarang soalan boleh tanya dan insya-Allah kita akan rungkaikan mengikut kefahaman yang saya ada. InsyaAllah moga-moga Allah memberikan hidayah petunjuk kepada kita semua dalam bincangkan topik akhlak dengan pasangan ini, insya-Allah. InsyaAllah. Itu dia, ruang lingkupnya telah dijelaskan oleh ustaz kita. Cumanya saya nak alu-alukan terus anda tanyakan soalan berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, iaitu akhlak dengan pasangan. Baiklah ustaz. Ya. Tadi ustaz ada kongsikan beberapa ayat daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tertarik dengan surah Ar-Rum ayat 21. Betul. Bagaimana tujuan jelas Allah menyatakan kenapa diciptakan berpasang-pasangan ini. Izinkan saya untuk bacakan mafhumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan maksudnya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia, yakni Allah, menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan antara kamu rasa kasih sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi 3 perkara yang ada dekat sini agar kamu, bagi kaum yang berfikir. Apakah berakhlak mulia bersama pasangan ini sesuatu yang wajib bagi kita sebagai orang yang beriman untuk mencapai 3 perkara yang dinyatakan Allah tadi, Ustaz? Subhanallah, terima kasih Da'i Hadari, para penonton semua ya. Bila mana kita membicarakan tentang surah Ar-Rum ayat 21, ini antara surah ataupun ayat yang sangat popular. Tuan-tuan puan, ibu ayah yang berada di rumah ya, mungkin kadang-kadang ustaz, ayat ni macam biasa je dengar, ya ke? Kan? Tengah duduk sarapan ke, mungkin ada yang berpuasa pada hari ini, tak kisahlah. Tengah duduk dengan rakan-rakan, baru balik subuh tadi dan sebagainya. Tuan-tuan puan, ayat surah Ar-Rum, kalau ada Quran boleh tengok apa Allah Taala kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika liayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Apa maknanya? Hadari dah bacakan tadi. Maknanya apa? Dan di antara tanda-tanda yang buktikan kekuasaan dan rahmatnya, bahawa dia ini Allah menciptakan kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dia sejenis kamu, supaya kamu sendiri, maknanya pasangan kita lah, maknanya manusia, sesama manusia, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Jadikannya di antara kamu, suami isteri, perasaan kasih, sayang, belas kasihan. Sungguhnya demikian itu mengandungi keterangan yang membuktikan kesedaran bagi orang-orang yatafakkarun, yakni orang-orang yang berfikir. Tuan-tuan dan puan, para penonton, bila mana kita bicara tentang ayat ini, sebenarnya ada 3 poin penting dalam ayat ini membicarakan tentang sakinah, mawaddah warahmah. Ini biasa kan, kalau wedding apa, kerja kahwin kan, kerja kahwin hari-hari biasa orang buat pengumuman, bukan pengumuman lah, apa nama, ucapan bukan pengumuman kan, pergi kat DJ pula kan, buat ucapan. Tuan-tuan puan, saya mengucapkan selamat menyambut pula baru. Selamat pengantin baru, moga-moga sakinah mawaddah warahmah. Kadang dia pun tak faham apa benda ndaklah kan, dia mencakap aja till jannah forever and ever. Tuan-tuan puan, apa makna sakinah? Sakinah dalam ayat ini menjelaskan bahawa ketenangan, ketenteraman, ketenangan. Maknanya kita duduk rumah, kita jumpa isteri kita, kita rasa tenang. Bagaimana kita nak berakhlak dengan pasangan? Pastikan kena ada ketenangan di antara kita sesama pasangan. Itu sakinah yang pertama. Mawaddah ini maknanya kebahagiaan. Kita kena rasa bahagia. Ada orang kadang-kadang duduk rumah tak bahagia, tengok orang tak bahagia, ini masalah. Tuan-tuan puan, kita kena koreksi diri kita. Yang ketiga, rahmah, yakni kasih sayang. Jumpa orang kita rasa kasih, kita rasa sayang. Inilah pasangan. Kita tengok isteri kita rasa kasih, kita tengok isteri kita rasa sayang. Subhanallah. Inilah 3 elemen yang kena ada dalam rumah tangga, supaya apa? Rumah tangga kita menjadi baiti jannati, rumahku syurgaku. Supaya apa? Adanya sakinah, adanya ketenangan, mawaddah, kebahagiaan, dan juga rahmah, ini kasih sayang. Jadi bila ada 3 elemen ini dalam rumah tangga, pastinya tuan-tuan puan, kita akan lebih berakhlak dengan pasangan kita, dan insya-Allah dapat membina kebahagiaan, kerukunan yang bahagia untuk membina rumah tangga yang sejahtera, bukan saja di dunia, bahkan juga menuju ke syurga nanti. Amin, insya-Allah. Baik, satu soalan yang cantik juga daripada Hafiz di Facebook ni, Ustaz. Silakan. Katanya, soalan saya, bagaimanakah untuk menjadikan akhlak yang paling baik
dan terpuji terhadap pasangan mengikut syariat Islam. Dan saya yakin mungkin ada kaitan juga dengan contoh ikutan kita yang terbaik, iaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sahmat. Baik. Luar biasa. Soalan daripada Muhammad Hafiz. Soalan yang luar biasa. Soalan yang mantap. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Tuan-tuan dan puan, betul lah. Ya, Nabi sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh ikutan yang terbaik. Bagaimana jadikan Nabi sebagai contoh ikutan terbaik? Tuan-tuan dan puan, kita kena rajin-rajin membaca hadis Nabi SAW. Rajin-rajin baca sirah Nabi SAW. Supaya apa? Kita tahu bagaimana Nabi SAW ini menyayangi, menghayati dan juga menghormati dan juga berakhlak dengan pasangan baginda. Subhanallah. Tapi Ustaz, macam mana kita nak tiru? Macam mana kita nak ikut sunnah Nabi ni? Tuan-tuan dan puan, buat tenang ya. Ibu ayah buat tenang. Kadang-kadang kita kata, "Alah Ustaz, itu Nabi, kita ni orang biasa." Ibu ayah, tuan-tuan dan puan, apa yang Nabi lakukan sebenarnya boleh kita tiru. Boleh kita ikuti. Bagaimana kita nak memupuk, kita nak berakhlak yang paling baik kalau ikut syariat Islam, ikut contoh Nabi seperti nyatakan oleh Hadari tadi. Tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan ada 3. Sebenarnya banyak sangat, banyak. Kalau nak cerita 2 jam tak sempat. Tak sempat, masya-Allah tabarakallah. Tuan-tuan boleh baca kitab Syama'il Muhammadiyah ataupun baca kitab Sir Rahim Maktum dan sebagainya, Musyam dan sebagainya. Banyak. Tuan-tuan boleh bacalah, cari tok-tok guru di tempat tuan-tuan dan puan masing-masing. Carilah belajar. Tapi dalam ruang yang terbatas pada hari ini, suka untuk saya kongsikan ada 3. SGM. Boleh ya? SGM. Cantik apa tu. Dia? Cantik. SGM. Singapura Malaysia kan. Masya Allah tabarakallah kan. Semalam JDT menang kan. Masya Allah. Sempat lagi selit tu. Sempat. Kita orang Johor kan. Baik. Buat tenang tuan-tuan ya. SGM. Apa dia? S yang pertama, saling bantu-membantu. Ini yang kita kena tekankan. Saling bantu-membantu sesama kita. Tak kira lah siapa pun kita. Minta maaf cakap, tuan-tuan dan puan-puan penonton. Kadang-kadang, "Alah Ustaz, saya ni tak pandai lah nak kemas rumah. Saya ni biasalah, saya ni anak yang akhir. Kat rumah jarang dapat kerja. Biasanya yang dapat kerja anak yang bertaba." Tuan-tuan dan puan, ini contoh kan. Maknanya kita jaranglah tak reti. Ini nak berkahwin pula dengan pasangan. Ya Allah, macam mana ni ya? Kita tak reti nak tolong. Tuan-tuan dan puan, Nabi Muhammad SAW, kalau kita kaji sejarah Nabi SAW, sirah Nabi SAW, kita lihat hadis Nabi dengan isteri Nabi SAW, Nabi bantu isteri Nabi di dapur. Nabi lah yang uli tepung sendiri untuk buat roti. Nabi ada riwayat mengatakan Nabi jahit baju sendiri. Masya Allah tabarakallah. Saya pun tak pandai. Padahal Rasulullah ketua negara. Subhanallah. Bukan saya ketua negara, bahkan merupakan rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sengalam, orang hebat. Masya Allah tabarakallah. Tetapi di rumah bantu isterinya. Bersama-sama di dapur dan sebagainya. Ini tidak merendahkan darjat kita sebagai seorang suami. Samalah juga seorang isteri boleh membantu suaminya. Mungkin suaminya nak buang sampah dan sebagainya. Sama-samalah. Kita kena ada kerukunan dalam rumah tangga. Bagaimana di dapur, kita saling bantu-membantu di dapur. Ini kaedah berakhlak. Kita tak payah cakap pun tak apa. Akhlak ini adalah terjemahan daripada apa yang kita belajar. Ini penting tuan-tuan dan puan. Ada orang belajar akhlak dekat sekolah agama sebagai contoh kan. Belajar bukan main, dapat 100%. Tapi dengan cikgu pun kurang hajar juga. Minta maaf cakap. Maknanya belajar belum menentukan seorang itu berakhlak. Kita nak orang itu berakhlak. Bagaimana terjemahkan akhlak? Akhlak tidak boleh dicakap saja, tapi boleh diterjemahkan. Kena terjemahkan. Perlu diterjemahkan. Jadi S yang pertama, saling bantu-membantu. Nabi SAW banyak buktikan. Contohlah, kita jaga anak sebagai contoh kan. Mungkin isteri kita sedai baju, kita tolong jaga anak. Bila mana anak menangis sebagainya, kita tolong buat susu dan sebagainya. Ini suatu perkara yang sangat luar biasa. Jadi ibu ayah tuan-tuan puan, S yang pertama, saling bantu-bantu. Inilah antara kaedah bagaimana terjemahkan akhlak kita dengan pasangan kita. Ada yang kedua lagi, G dan M. Sabar dulu Ustaz. Sabar dulu Sebab apa? Kita nak bagi semua kena duduk, stay tune. Bak kata orang kampung, saya Teluk Intan. Alamak. Kena duduk dengan kita. Kejap lagi kita akan sambung lagi 2 poin tu Ustaz ya. Baik, insya-Allah. Baiklah, saling bantu-membantu itu poin yang pertama. Jadi para penonton sekalian, saya nak tanyakan satu soalan je kepada lelaki terutamanya. Bila kali terakhir si suami pegang penyapu? Satu soalan yang perlu kita fikir. Terus kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, tak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih kami ucapkan kerana masih menjadikan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru sebagai teman pagi anda. Dan seperti biasa, Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru tampilkan kepada anda pelbagai topik yang menarik dan juga ahli panel kita yang berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama para penonton sekalian, iaitu memberikan kefahaman kepada kita semua, insya-Allah. Dan hari ini topik yang sangat hebat, topik yang bagi saya kalau ikutkan bukan sekadar orang yang baru nak kahwin, tapi orang yang dah lama kahwin, cucunya nak kahwin pun, atuk dan nenek pun kena dapatkan topik ilmu daripada topik kita ini, iaitu topik besar kita, iaitu akhlak, berkaitan dengan akhlak dengan pasangan, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Azam Al-Kankari. Baik Ustaz, ya, kita nak sambung SGM. Tadi S yang pertama iaitu saling bantu membantu. Itu sangat penting Ustaz ya. Betul. Dalam kerukunan rumah tangga tu. Cumanya G dan M tu apa Ustaz? Oh, menarik tu ya. Jadi maknanya kita sedang membicarakan tentang bagaimana nak terjemahkan akhlak kita dengan pasangan dalam keadaan kita mencontohi Nabi SAW. Baik. Ya, sallallahu S yang pertama tadi saling bantu-membantu. G yang kedua, apa dia tuan-tuan dan para penonton? G yang kedua, gembirakan pasangan. Oh. Allahumma salli Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan, sejauh mana kita dapat menggembirakan pasangan? Ada setengah orang dia rasa gembira bila dapat menggembirakan pasangan dia. Ini luar biasa. Dia rasa bahagia bila mana dia dapat membahagiakan orang lain. Tengok pasangan gembira, dia menggembira. Dia rasa gembira. Kadang-kadang dia bukan, macam mana cakap ya, minta maaf, saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan, ibu ayah, para penonton, ada yang seperti ini. Maknanya dia tak kisah pakai baju lama, dia tak kisah pakai kasut lama, tetapi dia rasa seronok bila isteri dia seronok dapat handbag baru. Contoh kan. Habis lepas ni semua dah PM Ustaz. Saya dah menggeletar tangan ni. Kan? Ya. Ibu ayah semua bawa tenang ibu ayah ya. Maknanya begitulah. Kita kena gembirakan bukan saja isteri tetapi suami. Ya. Kita kadang-kadang nak isteri kita buat surprise untuk kita sebagai contoh. Sejauh mana tuan-tuan dan puan, ibu-ibu kita buat surprise untuk suami kita. Sejauh mana kita nak pasangan kita gembirakan kita, tapi sejauh mana juga kita menggembirakan pasangan kita. Ramai di kalangan kita, kadang-kadang kita nak orang gembirakan kita, tapi kurang untuk kita menggembirakan orang. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan, gembirakan pasangan. Antaranya apa dia? Bergurau senda. Nabi SAW bergurau senda dengan isteri Nabi. Macam-macam. Banyaklah kisahnya. Saya tak sempat nak cerita, tuan-tuan boleh kaji sendiri. Carilah dekat mana-mana ruang, cari dengan tok-tok guru, cari bagaimana Nabi bergurau senda dengan isteri Nabi. Waktu yang sama juga kita boleh memberi hadiah. Beri hadiah untuk pasangan kita. Jangan tunggu hadiah waktu birthday je. Waktu terfikir je. Contohlah, ini saya dapat daripada kawan saya. Ilmunya bagaimana? Kita teringat aja untuk bagi hadiah, terus bagi hadiah. Itu sebab Nabi SAW kata dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi kata, tahadu wa tahabbu. Apa dia? Hendaklah kalian saling memberi hadiah, nescaya kalian akan saling mencintai. Ini paling penting. Tuan-tuan dan puan, seronok ke tak seronok dapat hadiah? Seronok. Seronok ada dia. Para penonton kat rumah pun jawab, seronok Ustaz. Nak dapat pula emas gelang sejengkal. Tuan-tuan dan puan, hadiah ini bukan saja dari segi material, tapi hadiah juga adalah dari segi penghargaan dan sebagainya. Betul. Jadi, bagaimana kita nak hadiah ini, kita nak gembirakan, kita beri gurau senda, sesekali kita bergurau dengan pasangan kita, kita memberi hadiah dan sebagainya. Kerana apa ibu ayah, tuan-tuan dan puan, inilah cara untuk kita memupuk kasih sayang dan berakhlak dengan pasangan kita. Gembirakan pasangan kita, tak kira suami ataupun isteri. M yang ketiga, apa dia? M yang ketiga, meluahkan dengan kata-kata yang baik. Meluahkan, tuan-tuan dan puan, akhlak yang baik juga adalah dengan meluahkan kata-kata yang baik. Kita melontarkan kata-kata, meluahkan perasaan dengan pasangan kita. Suami meluahkan perasaan dengan isteri. Isteri meluahkan perasaan dengan suami. Kita beri kata-kata yang baik. Kalau kita dapat apa-apa, kita ucap terima kasih dengan pasangan kita. Sejauh mana tuan-tuan dan puan, isteri kita sediakan baju untuk kita. Kita ucap terima kasih sayang, sediakan baju untuk abang. Hari ini alhamdulillah isteri saya sediakan baju. Saya ucap terima kasih. Kita makan ya, isteri kita masak untuk kita. Sejauh mana kita ucapkan terima kasih kepada isteri kita. Walaupun ucapan terima kasih, tetapi subhanallah, dia adalah satu perkara yang sangat luar biasa. Buat salah, minta maaf. Waktu sama, berikan gelaran-gelaran manja. Macam Rasulullah SAW sendiri, kalau kita contohi, memberikan gelaran kepada Sayyidatina Aisyah dengan Humairah. Kemerah-merahan bagaimana memberikan gelaran-gelaran yang manja dan sebagainya. Dalam waktu yang sama memuji pasangan. Kalau dia masak hari ni sedap ya, ibu-ibu ayah ya. Hari ni pasangan kita masak, oh sedap, ayam masak kari. Contoh, lapar pagi ni kan. Mungkin ada yang puasa, tak apalah insya-Allah kan, ayam masak kari. Buat buka nantilah ya. Ayam masak kari. Puji, tapi puji jangan selalu sangat.
Dia ayam masak kari, dia pun puji. Wah, sedap lah yang awak punya ayam masak kari ni. Ya Allah, Masya Allah. Sepanjang payang abang jalan satu Malaysia, tak pernah ayam masak kari paling sedap pada hari ini. Akhirnya esok dia tukar ikan masak kari. Lusa dia tukar pula ketam masak kari. Maknanya hari-hari kita makan kari, tuan-tuan. Dia jadilah alkan kari. Kari aja. Dia tukar binatang aja kan. Ini contoh lah, tuan-tuan. Maknanya puji boleh, tapi jangan melampau-lampau. Cumanya kita puji dengan kesesuaian. Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan, meluahkan dengan kata-kata yang baik. Jadi SGM ini, saling bantu-membantu, gembirakan pasangan, meluahkan kata-kata yang baik. Inilah antara cara kita untuk berakhlak dengan pasangan kita, mengikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin menjawab soalan daripada rakan kita tadi. Baik Ustaz, mungkin saya nak tambah sedikit sekejap lagi tentang poin yang mungkin Ustaz saya nak tanyakan kepada Ustaz, tapi sekarang ni kita ada pemanggil di talian, iaitu Haji Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan Ustaz Azam Al-Kankari. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Tuan Haji? Moga Allah berkati. Alhamdulillah, saya sihat. Baik, Ustaz, silakan Haji. Ya, soalan saya begini, Ustaz ya. Ya. Dalam kita beradab dengan pasangan ini, berakhlak dengan pasangan ini. Kalau pasangan tu baru kahwin, semuanya elok Ustaz, semuanya manis, semuanya bagus, tak cakap pun ling-ling, yang panggil. Masalahnya Ustaz, apabila usia perkahwinan itu dah lama, contohnya 40 tahun, 50 tahun berumah tangga, semua ling ke yang ni tak ada dah. Kadang balik malam dari masjid tu senggawa je kat pintu, tu buka pintu ayah kau balik. Aduh. Jadi tak ada dah kemesraan ini. Payah nak pupuk kemesraan ini Ustaz. Ini yang menyebabkan kadang-kadang perpisahan, perceraian di usia emas ini. Ini yang jadi masalah Ustaz, banyak berlaku sekarang ni. Jadi soalan saya, adakah garis panduan yang ditentukan oleh Islam dan juga ditentukan bagaimana cara garis panduan guideline ini untuk kita ni kekal rumah tangga hingga ke jannah, bukannya bahagia hingga ke anak cucu. Jadi dah sampai ada anak cucu dah berpisah pula dah, itu yang kita tak nak. Jadi apa garis panduan yang apa yang dikatakan diadakan di dalam agama kita untuk mengekalkan perkahwinan supaya tidak berlaku perpisahan di usia emas ini. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cantik daripada Haji Omar. Sebenarnya Ustaz dan juga para penonton sekalian, apa yang dinyatakan oleh Haji Omar ini bukanlah satu kes yang dongeng, akan tetapi saya sendiri Ustaz bersama dengan sahabat saya dari merupakan seorang peguam syari'i dari Mahkamah Syariah menyatakan meningkat kes perceraian dalam kalangan mereka yang boleh dikatakan sebagai usia emas. Allah Rabbi. Jadi Ustaz, cantik soalan Haji Omar tadi ni, baru kahwin semuanya baik. Bila dah lama hilang, macam mana nak kekalkan rasa bahagia? Allah Rabbi, Allahumma salli Muhammad. Sebenarnya Tuan Haji Omar barangkali dah ada jawapan dah. Tapi kita nak kongsilah dengan rakan-rakan semua. Tuan-tuan puan, apa Nabi SAW kata dalam satu hadis yang telah diriwayatkan daripada Ibnu Majah, Nabi kata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sadaqah Rasulullah SAW. Apa Nabi kata? Sebaik-baik daripada kalangan kamu ialah yang paling baik terhadap isterinya. Dan aku Nabi SAW adalah yang terbaik terhadap isterinya. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Tuan-tuan, bagaimana kita berakhlak dengan isteri kita? Waktu yang sama juga kita kena vice versa lah. Waktu yang sama bagaimana kita berakhlak dengan suami kita. Ini penting tuan-tuan dan puan. Tempoh perkahwinan berapa tahun itu sebenarnya tidak menjamin kebahagiaan seorang. Minta maaf cakap, alah Ustaz, bolehlah Ustaz cakap Ustaz baru kahwin. Tak, ini bukan soal itu tuan-tuan dan puan. Cumanya sejauh mana kita mempunyai ilmu rumah tangga. Kadang-kadang minta maaf cakap, kita pergi kursus kahwin. Hadari sebelum berkahwin dulu pergi kursus kahwin. Pergi Ustaz. Mesti itu kewajipan kan? Tak boleh tak kursus, tak boleh pergi, tak boleh nikah. Tetapi kursus kahwin kita barangkali mungkin cukup seminggu 2 kali aja. Itu pun sekali aja, one off. Maknanya pergi 2 hari dapat sijil dah terus boleh nikah. Akhirnya rumah tangga yang bertahun-tahun sepatutnya hidup itu tetapi hanya pergi kursus 2 kali saja. 2 kali itu pun tak cukup sehari semalam. Nak cerita apa? Kalau kita pergi haji, tuan-tuan dan puan, ini persediaan kita. Kita pergi haji sebagai contoh. Kita buat haji sebulan lebih, 40 lebih hari. Tetapi kita kursus haji berapa lama?
Barangkali bertahun-tahun, bersiri-siri dan sebagainya, dengan macam-macam lah kan, kita belajar persediaan kita untuk pergi haji. Sedangkan haji cuma sebulan lebih, tapi persediaannya Masya Allah Tabarakallah, bertahun-tahun kita belajar. Tetapi ilmu rumah tangga ini cuma pergi kursus sehari 2 hari, tapi kita nak hidup bertahun-tahun. Subhanallah, tuan-tuan dan puan, bagaimana untuk kita praktikkan diri kita supaya kita ni sentiasa berilmu dalam rumah tangga ni, sentiasa ada ilmu munakahat ini. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak kongsikan, tolonglah kita rajin-rajin pergi kelas-kelas untuk membantu diri kita menambah ilmu. Inisiatif sendiri? Yes, inisiatif sendiri. Itu sebab kadang-kadang 5 tahun berkahwin, 10 tahun berkahwin. Itulah tempoh perkahwinan. Tempoh kahwinan berpuluh-puluh tahun kahwin ini sebenarnya dia melihat bagaimana kita ni mengubah diri kita menjadi orang baik. Sebagai contoh, macam hari ni tanyalah ustaz, cerita bab akhlak dengan pasangan. Ramai-ramailah tengok. Jadi yang dah puluh-puluh tahun kahwin tengok, kita muhasabah sama-sama. Jadi kita kongsikan bersama. Moga-moga kita memperbarui kita punya ilmu rumah tangga. Ini penting. Kadang-kadang belajar cuma beberapa hari, tapi nak hidup bertahun-tahun, ini masalah. Oh, cukuplah ustaz. Kursus kahwin tu dah cukup dah, tak payah lagi dah. Tak boleh. Kita kena tambah ilmu lagi. Itu sebab kadang-kadang kat sekolah, kalau sekolah agama, kita belajar ilmu munakahat kan, ilmu rumah tangga. Kita belajar. Tetapi adakah hanya sekadar peperiksaan, lepas periksa dah lupa dah. Sedangkan pelajaran itu adalah untuk kehidupan, bukan saja untuk peperiksaan. Jadi itu sebab hari ini pun, kalau kami di Johor, sekolah agama sekarang ni tengah periksa sijil Jahaz Agama di negeri Johor. Jadi saya ucapkan, moga Allah beri kekuatan dan semangat kepada anak-anak pelajar di sana lah. Moga cemerlang, bahagia insya-Allah. Sampai dapat sijil Jahaz insya-Allah. Nak cerita apa? Kita kena sentiasa belajar. Kita kena ada ilmu. Kita kena kenang kasih sayang rumah tangga kita. Mungkin dulu waktu muda-muda, cantik lagi bini tu. Suami tu handsome lagi, sekarang semua dah berkedut. Semualah ustaz dah malas dah. Tak boleh lah. Hakikatnya fasa itu sebab kadang-kadang kalau kita lihat dari kalau kami di Johor ada Yayasan Pembangunan Keluarga. Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim ini memang ada program modul keluarga sakinah. Keluarga sakinah ini bukan saja menceritakan tentang perkahwinan sebelum berkahwin, tetapi selepas berkahwin. Waktu yang sama selepas 5 tahun, 10 tahun, 11 tahun ataupun 20 tahun, 30 tahun berkahwin, bagaimana kita perlu ikuti modul-modul ini supaya kita memperbarui sentiasa ilmu rumah tangga kita. Ada modul disediakan? Ada modul disediakan sehingga kita bertemu dengan pencipta kita. Jadi saya nak kongsikan last ini bagaimana kita nak kekal harmoni rumah tangga. Saya nak kongsikan sebenarnya ada 3 perkara. Boleh Hadari? Boleh, silakan. Boleh, 3 perkara. JDT. Kena cakap. Ini tak. Ini memang modul yang baru. Modul Ustaz Saya ingat sebab menang baru ni. Tak juga kan. Tapi itulah kan. Nak cerita kan orang Johor baik-baiklah ya. Moga Allah berkati semuanya insya-Allah. JDT. Apa dia? J yang pertama, jadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Tuan-tuan dan puan, rumah tangga nak bahagia ni, berapa lama kita berkahwin, kalau baru kahwin pun, minta maaf lah Tuan Haji Omar, mungkin dia kata baru kahwin ni semua ling kan. Bila dah lama sedakwa je kan. Maknanya kadang-kadang, walaupun baru berkahwin, tapi kalau tidak menjadi pendengar yang baik, tak ke mana tuan-tuan dan puan, tak ke mana rumah tangga. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab kita kena jadi pendengar yang baik. Ada banyak kisah tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi, menceritakan bahawa Nabi pernah mendengar rintihan ataupun bukanlah bebelan tetapi pengkesahan. Nabi malam-malam Nabi bersembang dengan isteri Nabi. Ada satu kisah dan riwayat tu menceritakan daripada Bukhari dan Muslim dan kitab Syama'il Muhammadiyah mengatakan bahawa Sayyidatina Aisyah ni cerita dengan Nabi tentang 11 orang. Perempuan jumpa Sayyidatina Aisyah bercerita tentang pasangan masing-masing. Bayangkan 11 orang sembang dengan Nabi, Nabi pun dengar je. Nabi tak cakap pun. Nabi dengar je sampai habis barulah Nabi respon dan sebagainya. Tengok tuan-tuan, ini pendengar yang baik. Ini isteri kita penat balik, bang penat lah bang, pagi jelik biji mata, basuh baju bang. Kita pun balik kerja penat juga Hadari ya. Pergi jadi itulah jadi ni, banyak job dia sana sini. Contohlah Hadari kan. Janganlah saya pula Contoh. Maknanya ceramah sendiri Isra Mi'raj pula ni kan. Malam ni ada ceramah bagai-bagai. Kita balik pun penat juga, tapi isteri kita pun penat juga cerita tentang kerja dia, duduk rumah bagai-bagai jaga anak. Tuan-tuan dan puan, kita kena kalau isteri kita bercakap, kita dengarlah. Telinga Allah beri 2 untuk lebih mendengar daripada bercakap. Betul. Waktu yang sama tuan-tuan dan puan, kita pun kenalah kalau orang apa bercakap kita nak dengar, waktu yang sama kita pun kena dengar apa orang nak cakap. Kita ni kadang-kadang kena cakap lah tuan-tuan. Jadi pendengar yang baik. Contohlah mungkin pasangan dah bertahun-tahun ni kena jadi pendengar yang baik. Kita bincang elok-elok, bincang betul-betul. Itu J yang pertama. Jadi pendengar yang baik. D yang kedua apa dia?
dimanfaatkan masa bersama. Dimanfaatkan. Ada orang masa bersama kerjanya duduk, saya minta maaf cakap lah, kadang-kadang duduk satu meja makan, patutnya dia berdating, sembang laki bini. Tetapi duduk meja makan, duduk sibuk buka kerja, buka main telefon bimbit. Akhirnya dia buat kerja. So, tak ada maknanya kita pergi dating pada waktu itu. Itu sebab tuan-tuan dan puan, dimanfaatkan masa bersama. Bila masa kita bersama-sama dengan isteri kita, masa kita bersama-sama dengan suami kita, duduk sembang-sembang, pergi jogging bersama, tengok Tanyalah Ustaz bersama. Ini kita manfaatkan. Supaya apa? Supaya kita dapat kenang kembali memori kita dulu kala. Memori daun pisang ke bagai-bagai kan. Kadang tu Ustaz, bercuti sama-sama dah ni, bercuti tapi masih lagi menggadap. Itu yang payah juga. Kalau dia tengok sama-sama tak apalah. Mungkin dia tengok movie ke YouTube ke kan, baca surat khabar dalam tu ke, okey lah. Cumanya jangan sampai kita menidakkan pasangan sebagainya. Yang penting dimanfaatkan masa kita bersama-sama dengan pasangan kita. Ini juga dapat menjana keharmonian rumah tangga kita kekal baginda ke syurga insya-Allah. Dan yang terakhir apa dia? Ini yang paling penting tuan-tuan dan puan, bagaimana akhlak kita dengan pasangan supaya harmoninya rumah tangga. Yang terakhir adalah tidak merendah-rendahkan pasangan kita. Ini yang paling penting. Ini kadang-kadang itulah mentang-mentang orang tu dah tak bekerja, dia merendah-rendahkan pasangan dia. Tak boleh tuan-tuan dan puan. Kita kena muhasabah diri kita. Mentang-mentang gaji suami tu lebih kecil, dia berkata awak tu suami apa benda je, contohlah kan. Kecil je gajinya. Jangan ibu-ibu, jangan para isteri. Samalah juga suami, kita memperkecilkan awak dengan maut sama aja kan. Ini semua kamu menyusahkan je. Jangan. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan, saya merayu. Saya cakap untuk diri saya sebenarnya. Kita janganlah merendah-rendahkan. Tidak merendah-rendahkan pasangan. InsyaAllah ini dapat menjana keharmonian rumah tangga. Moga-moga Allah berkati dan bimbing kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Kejap lagi Ustaz, saya nak tanyakan dengan Ustaz, bagaimana sifat kita apabila berakhlak mulia dengan pasangan dalam rumah ni sebenarnya akan mengikis sikap negatif dalam diri kita. Subhanallah. Betul ke tidak? Menarik. Kejap lagi Ustaz ya. Ya. Baiklah para penonton sekalian, kalau nak tahu jawapannya kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, perasan atau tidak, setiap hari pasti kita berdepan dengan pelbagai masalah dan juga ada persoalan yang membelenggu diri kita. Namun jangan risau, tenang, kerana apa? Dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, di sini juga ada jawapan dan juga penyelesaiannya insya-Allah. Dan hari ini persoalan berkaitan dengan akhlak, iaitu akhlak dengan pasangan. Sama-sama kita rungkaikan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Azam Al-Kankari. Baiklah Ustaz, sekarang ni kita nak terus dengan pemanggil di talian ketika ini, Encik Ilyas Abu Bakar. Assalamualaikum Encik Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi dan Hadari dan juga Ustaz Azam. Ya, sihat ke? Ya, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Encik Ilyas, mungkin ada soalan yang nak ditanyakan berkaitan dengan topik kita hari ini, akhlak dengan pasangan ni. Ya, silakan. Setelah panjang saya mendengar huraian daripada Ustaz Azam tentang akhlak dengan pasangan ni. Ya, memanglah kita tak boleh nafikan dia bermula dengan ilmu juga, kan? Mencari ilmu, dan juga kita perlu juga mendengar mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ya, macam mana akhlak Nabi terhadap isteri baginda. Jadi soalan saya di sini, adakah permulanya untuk mencari pasangan ni bermula dengan mencari pasangan yang baiklah, tak kira lelaki atau perempuan. Jadi adakah dengan bagaimanakah untuk mendapatkan cara yang terbaik, macam Ustaz Azam kata, jadi pendengar yang baik, kita nak jadi mendapatkan sakinah dalam perkahwinan, sakinah, mawadah dan warahmah tu. Macam mana nak mula? Adakah dengan cari pasangan yang baik? Menurunkan ego lelaki kan, betul tak? Orang suami ni dia ada ego, dia cakap pun perlukan kedua-duanya sekali. Kedua-duanya perlukan bagaimanakah untuk kedua-duanya, untuk seorang bercakap, seorang mendengar, taklah menjadi pertengkaran, perbalahan dalam rumah tangga. Bagaimanakah cara yang terbaik?
Baik. Mudah kita buat pasangan dah berpuluh tahun dah berkahwin ni, bukan pasangan yang muda-muda. Yang mudah kita macam mana kita nak betulkan semula, nak tune semula ya. Dan ini dah usia dah bergamas ni. Semakin hari semakin pudar. Baik. Minta pencerahan daripada Ustaz Azam, bagaimanakah cara yang terbaik untuk mengikuti sunnah Nabi yang Nabi berkahwin dengan Siti Aisyah ni berumur 9 tahun, Nabi dah 50 lebih. Betul. Bagaimanakah caranya? InsyaAllah. Itu saja minta pencerahan daripada Ustaz Azam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa ada dua soalan yang mungkin Ustaz boleh kongsikan dekat situ. Yang pertama, adakah dengan caranya yang pertama bermula dengan cari pasangan yang baik? Itu yang pertama. Yang keduanya, bagaimana pasangan yang dah lama berkahwin nak betulkan semula apa yang mungkin kalau ikutkan bahasa orang utara, tayar gelong lah. Macam mana tu Ustaz? Orang selatan glaming. Macam mana tu Ustaz? Silakan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang telefon, yang bertanya. Terima kasih Hadari. Tuan-tuan dan puan, para penonton, bila mana kita membicarakan tentang pasangan ini, memang tidak nafikan kita perlu memilih pasangan yang terbaik. Ini semua orang biasa dengar, tuan-tuan dan puan. Nabi SAW kata apa? Bila kita pilih pasangan, pilihlah dari segi hartanya, kemudian dari segi keturunannya, rupanya, dan yang terakhir adalah agamanya. Dan Nabi kata bila mana agama, maka ialah semua selesai. Yang dimaksudkan dengan agama ini adalah bagaimana pemahaman agamanya menjadi orang yang baik dan sebagainya. Baik. Tetapi kita jangan lupa, tuan-tuan dan puan, Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang lain juga, mengatakan bahawa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyaruhum linisaihim. Hadis Imam Ahmad. Apa Nabi kata? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, maksudnya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang terbaik di antara mereka adalah yang terbaik terhadap isteri-isterinya. Subhanallah. Ini Nabi kata, tuan-tuan dan puan. Tapi Ustaz, payahlah nak ikut cara Nabi ni macam mana? Tuan-tuan dan puan, seperti yang ditanya tadi, betul lah. Kadang-kadang kita ni ada ego. Dia ego ni bukan pada lelaki saja. Perempuan pun ada ego dia. Dahsyat juga. Dahsyat juga. Contohlah kan, kita dah lipat baju cantik je. Dia kata tak cantik kat mata dia. Dia sanggup buka balik, dia betul balik lipatan dia. Kan? Kita suami yang lipat ni, kecil hati Contoh, jangan marahkan. Kecil hati kita pernah lipat sedai baju cantik dah. Dia tak, bagi dia tak nak. Dia nak perfect, mesti hanger, penyangkut tu semua sama kepala dia. Ini bukan sisi seluruhan hati. Ini contoh. Kita banyak jumpa orang Hadari ya. Saya tak tahu lah Hadari bagaimana kan. Kita banyak jumpa orang je beginilah. Kadang-kadang kita rasa ya Allah, tuan-tuan dan puan, tak kira lah lelaki ke perempuan. Lelaki pun ada egonya. Lelaki biasa orang kata ego lelaki saja. Jangan lupa perempuan pun ada juga. Tak kira ego ni dia tak kenal jantina. Nak cerita apa tuan-tuan dan puan? Bagaimana kita nak handle perkara ini? Kadang-kadang rumah tangga sebagainya, betul lah ada yang kata, Hadari kata memang betul lah. Statistik mengatakan bahawa sangat bahaya ya. Bila mana kita takut perkahwinan, bahtera perkahwinan yang dah bertahun-tahun kita bina ini, akhirnya bocor di pengakhiran. Allah. Dan yang paling kita takut ada dia, kita rasa bosan dengan pasangan kita. Na'udzubillah min zalik. Ini perkara yang sangat penting untuk kita renungi bersama. Jadi apa dia? Saya nak kongsikan tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak kekal sentiasa berakhlak dengan pasangan kita. Waktu yang sama kita nak dapat pasangan yang terbaik untuk hilangkan ego kita ataupun nak beri kebaikan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, Nabi kata ad-dinun nasihah. Boleh tengok dalam kitab hadis 40 matan arba'in, apa dia? Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Jadi saya nak kongsikan NSD. Apa dia? NSD pula. Sempat fikir dalam masa minit tanya tadi kan. Tu mencatat terus. N yang pertama niat. N yang pertama nasihat. Dia dah termasuk lain dah. N yang pertama nasihat. Nasihat tuan-tuan dan puan. Beri nasihat. Ini bukan tuan penasihat 25%. Bukan. Ini nasihat maknanya suami beri nasihat kepada isteri. Hari-hari beri nasihat. Isteri boleh tak beri nasihat kepada suami? Boleh. Tetapi kaedah yang terbaik. Berilah nasihat dengan hikmah, jangan dengan sindiran, jangan dengan sarkastik. Sarkastik ni bagaimana ya? Sarkastik ni macam sindir lah. Sindir ataupun bahasa kita di bahasa macam cakap-cakap belakang. No. Tuan-tuan dan puan, beri nasihat dengan hikmah, beri nasihat yang terbaik, beri nasihat dengan kata-kata yang mulia. Tuan-tuan dan puan, beri nasihat.
Kadang-kadang kita lihat perkara ini tak sesuai dengan kita. Kita beri nasihat, sayang, abang nak beri nasihat sikit ni, boleh tak kita ni. Beri. Dan nak beri nasihat, pastikan masa yang sesuai, keadaan yang sesuai dan situasi yang sesuai. Jangan kita tengok pasangan kita, tak kira suami atau isteri, buat apa-apa perkara yang tidak kita senang di public. Sebagai contoh, di tempat awam, kita terus attack dia kat tempat awam. Barangkali kecil hati dia. Jadi memalukan dia. Jadi kita beri nasihat, pastikan dalam masa yang sesuai, situasi yang sesuai dan keadaan yang sesuai. Mungkin duduk dalam kereta, orang sekeliling tak ada, baru cerita. Ataupun yang paling penting, sebelum tidur tu bincang. Bincang, kita cakap seorang, rupanya dah tidur sebelah. Okey juga, tak ada masalah. B yang kedua, S yang kedua, NSD. N yang pertama, nasihat. S yang kedua, sentiasa berbincang. Sentiasa berbincang. Kata budak sekarang, B, benda boleh bincang. Nak buat apa gaduh, tuan-tuan rompan? Benda boleh bincang. Kadang-kadang, minta maaf cakap lah, rumah tangga ni benda remeh pun boleh gaduh. Betul. Benda remeh tak boleh fikir kita kan. Benda remeh pun boleh gaduh, tuan-tuan rompan. Itu sebab, bila kita bergaduh ni, guru kami ajar dulu, kalau bergaduh satu hari ni bergaduh, kena hari ni selesai. Hari ni bergaduh, hari ni selesai. Maknanya hari ni kita bergaduh, malam ni kena selesai sebelum tidur. Janganlah kita bergaduh sehinggalah melarat-larat sampai bertahun, berbulan, berminggu. Inilah kegembiraan syaitan, dia tepuk tangan je, na'udzubillah min zalik. Jadi S yang kedua adalah sentiasa berbincang. Duduk bincang, tuan-tuan rompan, bincang pasangan kita. Dan dia yang terakhir, ini yang paling penting sebagai senjata kita, doa, tuan-tuan rompan. Nabi kata ad-doa silahul mu'min. Doa ini adalah senjata orang beriman. Banyakkan berdoa untuk pasangan kita. Macam-macam lah. Boleh kongsikan doa dan sebagainya. Nanti saya akan kongsikan juga di FB saya, di Instagram saya, Azam Al-Kankari. Nanti saya akan kongsikan doa tu. Dan mungkin akhir nantilah kita akan kongsi. Jom, kena tengoklah sampai akhir, insyaAllah. Moga bermanfaat. Baik, itu dia. Sebenarnya apa yang Ustaz Azam kongsikan itu adalah perkara benar. Iaitu kerana benda kecil jadi perceraian. Pernah diceritakan dan pernah diberitakan satu ketika dahulu, Ustaz, ya? Bagaimana ada antara fakta kes perceraian hanya kerana isteri sidai baju tengah malam. Allah. Baiklah, kita akan kembali lagi selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. InsyaAllah. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini kita sembang-sembangkan berkaitan dengan akhlak dengan pasangan bersama dengan saya Da'i Hadari dan juga Ustaz Azam Al-Kankari. Baiklah para penonton sekalian, kalau ikutkan jam sekarang ni dah 7 lebih dah. 7 hampir ke 7.40. Jadi saya rasa ramai yang sekarang ini sedang bersiap-siap untuk ke tempat kerja dan dalam perjalanan dah pun. Dan insya-Allah semoga dipermudahkan urusan anda semua. Termasuklah yang nak memulakan perniagaan pun ada juga, Ustaz. Betul. Ya. Baiklah, hari ini tak kisahlah siapa saja, peniaga ke, pekerja ke, waimah seorang bos pun kena tahu topik kita hari ini, akhlak dengan pasangan. Baiklah Ustaz, ada soalan daripada Kak Ju Zabidi di Facebook kita ni. Katanya, bagaimana cara untuk jaga dan memiliki akhlak yang baik sesama pasangan? Kerana kadang-kadang ada sifat-sifat atau perangai buruk yang sudah sebati dalam diri kita. Ini sebatian yang dahsyat ni, Ustaz. Allah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan macam mana nak ubah perangai sifat yang sebati. Maksudnya dia tak bolkan sebati tu kan. Terima kasih Kak Ju Zabidi di rakan kita di Facebook yang bertanya. Baik, terima kasih Hadari ya. Para penonton, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Baik. Tuan-tuan puan, kadang-kadang pasangan ini benda yang kita tak jangka. Minta maaf cakaplah. Barangkali sebelum kahwin lain, baik betul. Nampak semua sempurna. Sempurna betul. Wangi semua. Keluar kat mana pun angin ke wangi, masya-Allah tabarakallah. Memang sempurna, baik semua. Tetapi bila dah berkahwin, mungkin tahun pertama, kedua, ketiga, tiba-tiba 10 tahun dia nampak singa yang sebenar. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan puan, mungkin sebenarnya ada perkara yang ada dalam diri dia yang menyebabkan dia sebati melakukan kejahatan dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Ini kita jangan tengok siapa-siapa. Tuan-tuan dan puan, kita muhasabah diri kita. Kita muhasabah diri kita.
Apa yang saya nak kongsikan, saya nak bawa satu hadis yang diriwayatkan daripada Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW bersabda, apa Nabi kata? Innallaha ta'ala yuhibbu ma'aliya al-umuri wa ashrafaha wa yakarhu safaha. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, hadis ini sahih. Apa Nabi kata, tuan-tuan dan puan, daripada Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, bahawasanya Nabi SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya Allah SWT menyukai perkara-perkara ini, akhlak-akhlak yang tinggi dan mulia, dan Allah SWT membenci perkara-perkara ini, akhlak yang keji. Na'udzubillah min zalik. Maknanya, tuan-tuan dan puan, hadis Imam Tabrani, maknanya di sini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Allah SWT sukakan kita akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini. Tetapi kalau ada orang, Ustaz, susahlah Ustaz nak cakap. Saya tercakap macam mana pun dia tak nak dengar saya lah Ustaz. Tak nak dengar saya. Kadang kita cakap, tuan-tuan dan puan, bawa tenang. Kadang-kadang memang pasangan kita ni tak nak dengar cakap. Memang dah sebati dah. Itulah sifat dia. Memang tak boleh nak ubah dah. Panas baran, suka maki pasangan, suka hina orang. Dia je betul. Dia je betul. Ini juga antara penyakit-penyakit waktu kini. Na'udzubillah min zalik. Kalau ada pada kita, tuan-tuan dan puan, ubahlah diri kita. Tapi kalau ada pada pasangan kita, apa yang perlu kita buat? Tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan, kita perlulah beri nasihat. Kita perlu beri nasihat, tak kira suami, tak kira isteri, cuba beri nasihat dengan pelbagai platform, macam mana cara sekalipun. Antaranya saya nak kongsikan bagaimana kita nak beri nasihat tu. Saya nak kongsikan 3, tuan-tuan. T-I-H, T, bukan T, T, tuan-tuan. Apa? T yang pertama, tujuan kita nasihat tu. Pasangan kita dah memang sebati dengan perkara mungkar sebagai contoh, ataupun memang sifat-sifat yang terkeji dan sebagainya. Yang pertama, kita kena tujuan kita beri nasihat, tujuan kita tegur dia, tujuan kita bercakap dengan dia untuk apa. Bagi jelas, Ustaz. Bagi jelas tujuan kita untuk apa. Cakap betul-betul, yang abang nak tegur ni, sebenarnya kalau boleh awak janganlah cerita buruk orang aja. Penatlah pagi-pagi dah cerita buruk jiran, pagi-pagi dah ni, saya tak sukalah macam ni. Tujuan kita untuk apa? Tujuan kita, niat kita tegur tu untuk apa? Kita cakap supaya dia jadi orang baik. Saya nak isteri saya isteri yang baik. Sebagai contoh, seorang isteri pula, abang tolonglah bang ya, kalau boleh bertanggungjawablah bang, jangan asyik tidur aja. Contoh kan. Kerjanya tidur je pun payah juga. Jadi yang pertama, tujuan, niat untuk apa. Yang kedua, intipati nasihat itu. Intipati nasihat kita tu kena jelas. Janganlah kita memberi nasihat dalam keadaan tidak mempunyai Isinya je tak ada isi, tak ada isi. Kadang-kadang tu semua benda ditegur dalam satu benda. Akhirnya bebel je lah kerja je. Akhirnya masuk kanan, keluar kiri. Payah. Ini risau kita. Risau kita. Jangan begitu. Intipati je tu, nasihat tu kena jelas. Intipatinya apa? Beritahu betul-betul apa yang kita boleh, apa yang tak boleh, apa yang kita suka, apa yang tak suka. Ini penting, tuan-tuan. Dalam, kalau kita pergi kursus perkahwinan pun, kita belajar benda ni. Bagaimana psikologi kita dengan pasangan. Bagaimana komunikasi kita dengan pasangan. Ini kena jaga, walaupun pasangan kita ni tidak seperti yang kita impikan. Biasa ada orang kan, suami impian sebagai contoh kan. Isteri impian. Ciri-ciri itu, ya Allah, tak ada langsung pada dia. Diharapkan putera raja katanya. Alamak kan. Diharapkan balik kerja bawa beg kiri kanan macam dalam drama kan. Bawa beg apa, tunggu kat depan pintu. Tak ada maknanya. Balik-balik rupanya tengah uruskan anak. Alamak, janganlah gitu kan. Maknanya kita kena terima seadanya. Dan kita intipati untuk apa? H yang ketiga paling penting, hikmah. Hikmah, tuan-tuan dan puan. Beri nasihat. Walaupun Ustaz, dia ni dah sebati lah Ustaz. Memang orang kata apa, macam mencurah air ke dalam keladi. Degil betul. Memang tak dengar cakap. Tuan-tuan, tegurlah dengan hikmah. Manakan batu yang keras itu pun, bila mana air yang berada asyik dilekuk, menitik di atas batu itu juga akan terlekuk dan juga boleh berlubang batu itu. Ini kan pula hati yang lembut ini. Percayalah tuan-tuan dan puan, hati ini Allah yang pelihara. Doalah baik-baik untuk pasangan kita. Berikanlah kata-kata yang baik untuk pasangan kita. InsyaAllah dengan hikmah itu tadi akan mendatangkan kebaikan dan dapat mengubah pasangan kita ke arah perkara yang baik, dan juga dapat membantu kita dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan insyaAllah menjadi pasangan yang berakhlak dengan pasangannya. Wallahu a'lam. Sebelum kita nak teruskan dengan soalan seterusnya daripada sahabat kita di Facebook, Ustaz, saya kalau boleh mewakili para penonton di luar sana, kami nak tahu Ustaz,
mengapa kita diskusikan, kita bincangkan topik kita hari ini, akhlak dengan pasangan? Kerana adakah apabila kita berakhlak dengan pasangan dengan akhlak yang baik ini akan membina sahsiah jiwa dan diri kita ketika kita berakhlak dengan orang ramai di luar, Ustaz? Subhanallah, Masya Allah. Itu sebab Hadari, bila mana kita membicarakan tentang topik ini, memang betul, tuan-tuan, pasangan adalah cerminan kita. Pasangan adalah cerminan kita. Dan apa yang saya nak kongsikan juga, Nabi SAW kata dalam hadis tadi, apa dia? Wa khiyaruhum linisa'ihim. Kenapa Nabi kata, yang terbaik di antara mereka adalah yang terbaik yang berakhlak terhadap isterinya. Kenapa, tuan-tuan dan puan? Maknanya kalau kita cerita orang mukmin ini saling sempurna, paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Tetapi yang paling baik Nabi kata wa khiyaruhum linisa'ihim. Yang paling baik adalah di antara mereka ini tadi adalah yang paling berakhlak dengan pasangan. Dengan isteri, dengan suami. Maknanya apa, tuan-tuan dan puan? Isteri atau suami itulah cerminan kehidupan kita. Kalaulah kita ni dengan isteri pun, ya Allah, minta maaf cakap lah ya, kita ni dengan suami pun, ya Allah, tengking, tak nak dengar kata, akhirnya menidakkan, mengutuk pasangan dan sebagainya, mana mungkin kita dengan orang luar? Itu sebab, tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan Hadari. Saya pernah jumpa ada orang, kalau dekat masjid tu kita kuliah cukup baik betul dia. Dia depan, duduk sebelah imam je. Imam pergi mana pun dia ikut lah. Hatta kita tandas je tak ikut lah kan. Maknanya, memang baik betul pakcik ni. Contoh lah kan. Memang saya pernah jumpa orang begini. Maknanya memang baik betul. Tapi rupanya, tuan-tuan dan puan, minta maaf cakap, dekat rumah, dia tengking isteri dia, dia maki isteri dia, dia membinatangkan isteri dia, semua binatang kat zoo lah dia sebut. Allah. Nak ceritanya apa? Bila mana kita tidak berakhlak dengan pasangan kita, mana mungkin kita nak berakhlak di luar? Kadang kat luar, tuan-tuan, kita boleh topeng. Kan contoh, ni contoh, tuan-tuan, ni bukan siapa-siapa. Dekat luar kat Masjid Surau ada makan dan sebagainya kan. Bawa baraan apa, tak kisahlah apa pun, yasinan ke bagai. Air tumpah, air kopi tumpah dekat jubah baru beli. Jubah baru beli, tumpah. Hui, tak marah. Tak marah. Tak apa Ji. Allah, ini dunia. Tak apa, boleh tukar. Wih, seronok dia. Maknanya kalau dekat surau kat masjid, noja tertumpah air, dia tak marah pun. Cuba dekat rumah. Minta maaf cakap lah. Cuba dekat rumah. Dekat rumah kadang suami tertumpah air kosong je pun. Kena kat baju, tak ada baju pun. Tapi marahnya melampau-lampau. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan, para penonton semua, kita kena muhasabah diri kita. Sejauh mana kita menghormati pasangan, kita berakhlak dengan pasangan kita, itu juga akan menatijahkan bagaimana kehidupan kita di luar. Kalaulah di luar, ada setengah orang di luarnya Masya Allah baik, tapi dengan isterinya na'udzubillah. Ini yang paling kita takut, na'udzubillah menzalik, yang paling kita takut. Itu sebab Nabi kata apa? Yang paling sempurna akhlak baiknya adalah dengan isterinya. Bagaimana kita dengan isteri, mana dengan suami lah, dengan pasangan kita. Kalau suami kita hormat, isteri kita sayang, kita hormat, insya-Allah di luar juga akan menatijahkan kebaikan kepada kita. Jadi saya setuju dengan Hadari tadi mengatakan bahawa kalaulah di rumahnya masalah, dia akan mempengaruhi juga kehidupannya di luar. Tetapi kalau di rumahnya baik, insya-Allah di luarnya juga akan baik, insya-Allah. Saya tertarik, Ustaz, dengan kisah Nabi SAW. Bagaimana para sahabat, para penonton sekalian, sentiasa bersama dengan Rasulullah dari awal pagi sehinggalah habis Aisyah. Betul. Tetapi tetap bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bagaimana akhlak Rasulullah. Kata Aisyah, khuluquhul Quran. Masya-Allah. Allahu akbar, iaitu akhlaknya Al-Quran. Lengkap, nak ceritanya lengkap, masya-Allah tabarakallah. Huraiannya kejap lagi, Ustaz ya. Insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kepada anda semua, kita akan tutup dulu di TV3 dan insya-Allah akan ada sambungannya di TV9 selepas ini, dan huraian berkaitan dengan hadis tadi itu akan dikongsikan sebentar saja lagi. Terus bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan kembali sebentar lagi. Insya-Allah.
Alhamdulillah, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersama dengan anda. Dan Alhamdulillah, ini adalah sambungan di TV9 dan mungkin ada juga yang masih lagi tetap setia menonton di Facebook. Terima kasih diucapkan. Dan kerana anda semualah kami terus teguh berdiri memberi manfaat kepada anda semua, insya-Allah. Baiklah, kepada yang menonton di Facebook tu, kalau ada sahabat-sahabat dari Indonesia, dari Singapura, dari Brunei, kalau boleh tolong bagi tahu sikit, kami dari Brunei sebagai contoh kan, kami dari Singapura, supaya nak tengok berapa ramai sahabat-sahabat penonton setia Tanyalah Ustaz. Bila hari ini Tanyalah Ustaz kita sembangkan berkaitan dengan akhlak dengan pasangan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Azam Al-Kankari, orang Muar kita. Kalau pergi Muar tak kena Azam Al-Kankari sajalah Ustaz. Tak adalah. Dia Muar Tangkak tu jiran sebelah. Sebelah Ustaz ya. Tu Al-Kankari tu kan saja. Bukit Kangkar Ustaz ya. Baiklah Ustaz. Kita ada soalan yang cantik ni. Soalan daripada tapi sebelum tu Ustaz, tadi yang saya tanyakan soalan sebelum kita rehat tu, bagaimana nak gambarkan Ustaz, akhlak Rasulullah itu Al-Quran, yang memujinya itu bukanlah orang lain, orang bukan orang luar, orang asing, orang dalam rumah, iaitu isterinya sendiri. Kalau saya lah ya, ni bahasakan diri saya lah, nak suruh isteri puji tu jarang-jarang lah ya. Kalau puji antara kita lah, ni puji dengan orang luar ni. Macam mana Ustaz nak dikatakan khuluquhul Quran tu Ustaz? Subhanallah, kalau kita melihat hadis ini memang jelas menunjukkan bahawa Nabi SAW itu, Sayyidatina Aisyah mengatakan bahawa adalah akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Menunjukkan apa tuan-tuan dan puan? Kesempurnaan Nabi SAW. Bagaimana sempurnanya Al-Quran itu, begitulah juga sempurnanya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana kita bicara tentang kesempurnaan akhlak Nabi, inilah yang dikatakan bahawa Nabi sebagai contoh ikutan yang terbaik. Dan kita tahu Nabi ini adalah diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak kita. Jadi itu sebab tuan-tuan dan puan, kita jadikan Nabi sebagai contoh ikutan. Dan itu sebab kalau kita cerita-cerita, Ustaz, Nabi sebagai ikutan sebagai seorang suami, habis kami ni isteri macam mana? Tuan-tuan dan puan, kita contohilah Ummul Mukminah, antaranya Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah dan isteri-isteri Nabi yang lain sebagai contoh ikutan isteri, ikon isteri yang terbaik. Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah dan sebagainya. Ini luar biasa. Jadi bila mana kita bicara tentang akhlak, memang tidak lari, kita kenalah mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kesempurnaan akhlak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita nak teruskan dengan soalan para penonton, terutamanya para penonton sahabat kita di Facebook. Okey, Ustaz, Kak Yat ni ataupun Nur Hayati Ismail katanya, yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan belajar menerima kekurangan diri masing-masing? Malah demi keharmonian, ada waktunya sikap selalu mengalah itu terkadang menjadi asbab pasangan mengambil kesempatan atas sikap tersebut. Terlalu mengalah pun kadang-kadang tu bukan main lagi ya Cik Abang. Kemudian yang kedua, berapakah lama tempoh bertenang atau merajuk itu baik demi sesebuah perhubungan? Kerana bukan semua pasangan pandai atau mempunyai teknik atau skill memujuk. Macam Ustaz Azam, dia pandai pujuk. Allah. Macam mana tu Ustaz? Soalan daripada Kak Yat, orang Rawang kita ni, Bandar Tasik Puteri. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Memanglah kadang-kadang kita ni, Ustaz, macam mana nak buat kan? Allahumma salli wa sallim, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, kadang-kadang ada orang kata, Ustaz ni pasangan saya mengambil kesempatan aja, kita dah beralah dah ni. Tapi dia pula buat dono je. Contohlah buat dono, buat tak tahu je kan. Lagi dia tekan kita. Lagi tekan dan sebagainya. Jadi kita tak boleh Ustaz. Kita kena pertahankan hak kami. Contoh kan. Waktu sama juga bagaimana teknik memujuk dan sebagainya. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan penonton, bila mana kita bicarakan tentang perkara ini, saya suka memetik, saya ada baca satu petikan dan juga Allah SWT merakamkan dalam surah An-Nisa ayat 19. Apa Allah Ta'ala kata? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sadaqallahul azim, surah An-Nisa ayat 19. Apa maknanya? Pergaulilah isteri-isteri kamu itu dengan cara yang baik. Maka jika kamu membenci mereka, maka semoga sesuatu yang kamu membencinya itu nescaya justru Allah SWT akan menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
Subhanallah tuan-tuan dan puan, kita kena berbuat baik kepada pasangan kita. Kita kena berbuat baik kepada isteri-isteri kita. Kita kena, janganlah kita membenci satu perkara, hakikatnya banyak lagi kebaikan-kebaikan yang dia ada. Kadang-kadang minta maaf cakap, ada setengah pasangan yang memang dia suka mengambil kesempatan. Isteri dia seorang yang rajin, memang rajin betul, baik betul. Dan akhirnya na'udzubillah min zalik, dia menjadikan isterinya seperti hamba. Na'udzubillah min zalik. Ini perkara yang tidak baik tuan-tuan dan puan. Samalah juga sebagai seorang isteri, dia tengok suami dia seorang yang rajin betul. Suaminya seorang yang pendiam. Suaminya seorang yang ikut aja, tak ada masalah pun. Dan akhirnya dia menidakkan suami dia dan dia buat kepala dia sendiri. Rumah tangga dia buat kepala dia sendiri, dia pergi mana tak beritahu isteri suami dan sebagainya. Buat pinjaman sana sini. Akhirnya susah dan sebagainya. Dia kata tak apalah, kita pergi shopping aja, yang bayar suami. Payah juga mengambil kesempatan kepada suami, mengambil kesempatan kepada isteri. Tuan-tuan dan puan, bagaimana cara kita nak kekal supaya kita berakhlak dengan pasangan-pasangan begini? Waktu yang sama juga kadang-kadang nak mujuk ni Ustaz, ada setengah orang memang tak pandai mujuk. Saya pun kadang-kadang tak pandai sangat lah. Dia tengok masa. Ada masa boleh mujuk, ada masa ilham tak tu pandai mujuk lah. Pandai lah kan. Tiba tak pandai memang tak jadi apa lah kan. Tetapi nak cerita apa ibu ayah, tuan-tuan dan puan, memang betul lah. Kadang-kadang kita ni mengharapkan orang pujuk kita. Alah, saya tak kira, saya nak mengajuk juga. Nanti abang pujuk kita. Rupanya sehari dua tak pujuk pun. Nasib lah kan. Suami pun gitu juga. Dia kata, I tak kira, I pergi keluar, I nak pergi ngeteh, nak pergi minum. Nanti dia pujuk lah tu, dia WhatsApp kita, dia call kita. Rupanya bini pun lantar kau, dia pergi keluar dengan anak-anak. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan, kita ni banyak mengharapkan orang pujuk kita. Kita ni mengharapkan orang untuk hormat kita. Hakikatnya kita lah kena mulakan dulu. Kita kena mulakan dulu. Nabi SAW kata dalam satu hadis riwayatkan oleh Tirmizi, Nabi kata apa? Man la yarham la yurham. Apa dia? Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Kita nak pasangan kita kasih, kita sayang, kita pujuk kita. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan, kita kena sayang, kita kena kasih, kita kena pujuk pasangan kita dulu. Kita usaha, contoh, kita nak pasangan kita pergi buat kejutan untuk kita surprise dan sebagainya. Kita kena mula dulu. Jadi, apa yang saya nak kongsikan di sini, ibu ayah, tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak kekal dengan pasangan kita bagai-bagai ini. Kita nak kekal berakhlak dengan pasangan ini. Saya nak kongsikan ada SST. Ini bukan cukai. Ada juga. Bukan cukai, ada. Boleh ada dia? Boleh. SST, tuan-tuan dan puan. Apa dia? S yang pertama, saling hormat menghormati. Hormat menghormati, saling hormat menghormati. Dia bukan hormat menghormati saja, dia saling. Maknanya dia kena cakap orang putihnya pagi-pagi ni, each other. Kan? Maknanya kan apa-nama? Gitulah payah benar nak cerita kan. Dahsyat umur. Dahsyat. Kan? Maknanya saling hormat menghormati. Tidak kecilkan hati pasangan. Ini yang paling penting. Kadang-kadang dia tidak menghormati pasangan dia sehingga mengecilkan hati pasangan dia. Mengecilkan hati suami, mengecilkan hati isteri. Tuan-tuan dan puan, janganlah kita suka marah, kita suka menidakkan orang dan sebagainya. Sentiasalah kita hormat menghormati. Itu S yang pertama. S yang kedua, ini yang paling penting. Apa dia? Sabar je lah. Sabar je lah tuan-tuan dan puan. Kita sabar dan beri toleransi sama keluarga kita. Dengan pasangan ni kita kena sabar, banyak sabar. Tuan-tuan dan puan, sabar adalah perkara yang sangat penting dalam rumah tangga. Rumah tangga kalau tak sabar, memang tak ke mana rumah tangga kita. Dalam kita membawa kapal sebagai contoh, dalam satu bahtera, kita melayari satu laut yang luas, dalam keadaan angin tiup kencang, dan sekarang ni rakan-rakan kita, saudara kita di Pantai Timur ada yang banjir dan sebagainya, kita doakan. Semoga Allah berikan kebaikan kepada mereka semua dan dimudahkan segala urusan mereka di sana insya-Allah. Nak cerita apa? Dalam kita buat bahtera, waktu yang sama kita datang badai, ombak kuat, angin kuat, taufan dan sebagainya. Kita sebagai nakhoda, ketua keluarga, kita sebagai kelasi-kelasi kapal, kita kena bergandengan menjaga bahtera kita supaya tak bocor, saling berperanan. Maknanya kita kena sabar. Kita kena sabar. Berapa berlaku? Sabar, tenang, jangan gaduh-gaduh. Dan yang terakhir, apa dia? Terima seadanya. Tuan-tuan puan, di antara keluarga ni, pasangan ni, kita kena terima seadanya. Mungkin pasangan kita ni ada kelebihan sekian, tapi dia ada kekurangan sekian. Tapi kita raikanlah yang kelebihan itu. Mungkin kita ni rasa kita, itu sebab perkahwinan ini bukannya kita saling tengok siapa yang paling hebat, tetapi perkahwinan inilah saling lengkap melengkapi.
Ini ada orang pasangan untuk lengkap-lengkapi, siang adanya malam untuk melengkapi satu perkara. Ada lelaki ada perempuan untuk lengkap. Kita nak ada utara, ada timur, ada barat, nak lengkap. Ada kiri, ada kanan, nak lengkap. Kalau kanan saja kiri tak jadi juga. Itu sebab kena lengkap. Kalau kereta pun ada balancing, alignment, bagai-bagai. Contoh, maknanya terima seadanya. Apa pun pasangan kita dah sebati ke, tak reti mujuk ke, memang tak pakai lah dia ni. Contohlah kan hadari para penonton. Terimalah seadanya. Kerana itu yang terbaik Allah beri kita. Maka kita perbaiki diri kita ke arah kebaikan dan sama-sama kita berakhlak dengan pasangan. Wallahu a'lam. Itu dia. Jadi kalau ada haji merajuk, jadi mak haji pula, mak hajah pujuk lah. Jangan pula pergi cakap, awak ni kalau merajuk buruk katanya. Allah Akbar. Lagi kecil hati pula abang haji kita. Baiklah, Ustaz, kejap je lagi saya nak tanya berkaitan dengan kes kezaliman rumah tangga pula. Ia adalah realiti dan insya-Allah kita akan bincangkan selepas ini, Ustaz, ya. Insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton sekalian kerana terus jadikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru sebagai teman pagi anda. Dan Alhamdulillah masih lagi bersama dengan saya Da'i Hadari, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Azam Al-Kankari. Kita bicarakan, kita diskusikan topik berkaitan dengan akhlak. Kita fokuskan kepada akhlak dengan pasangan. Saya nak minta satu sahaja kepada anda semua para penonton, terutamanya menonton di Facebook, boleh kongsikan, tekan butang dengan izin share dan kongsikan di laman Facebook masing-masing untuk manfaat orang lain juga. Sebab yang ada rumah tangga bukan kita je. Orang lain pun ada juga rumah tangga dan berhak untuk dapat ilmu ni. InsyaAllah sama-sama kita kongsikan. Baiklah Ustaz, saya ada satu soalan mewakili para penonton di luar sana. Ini berkaitan dengan kes ataupun realiti kehidupan. Betul. Banyak kes kezaliman rumah tangga yang dilaporkan. Bahkan ada yang hingga tahap berlaku ugutan dan juga perceraian. Boleh Ustaz kaitkan tak akhlak dengan pasangan ni dengan keutuhan iman yang membawa kepada kebahagiaan? Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Da'i Hadari, para penonton semua, ya. Bila mana kita bicara tentang masalah rumah tangga, bila mana kita bicara tentang pasangan, kezaliman dan sebagainya menyebabkan kehancuran dan keruntuhan rumah tangga, tuan-tuan dan puan, perkara ini adalah perkara yang sangat serius. Nak kita sekarang ini berada dalam tempoh pandemik, ya, waktu kita awal-awal dulu PKP dan sebagainya pun ramai rakan-rakan daripada bahagian pemenangan keluarga, yang kaunselor keluarga dan sebagainya, mereka kata memang ramai yang memang bercerai-berai kerana wang ringgit, kerana benda-benda simple, benda remeh, dan akhirnya menyebabkan pasangan bermasalah sebagainya. Sedangkan tuan-tuan dan puan, dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan dalam surah Tahrim ayat yang ke-6, Allah Ta'ala kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ila akhir ayat. Apa maknanya? Wahai orang-orang beriman. Maknanya Allah Ta'ala tujukan ayat ini kepada orang beriman. Siapa orang beriman, tuan-tuan dan puan? Kita semua, insya-Allah. Apa Allah Ta'ala kata? Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Sehinggalah ayat terakhir. Maknanya apa, tuan-tuan dan puan? Kita kena jaga keluarga kita ni daripada api neraka. Kita nak keluarga kita baik, keluargaku syurgaku. Kita nak rumahku syurgaku. Kita nak keluarga kita ini bukan saja bahagia seronok di dunia, tetapi kita nak juga keluarga kita semua ini berada dalam syurga yang hakiki. Itu sebab tuan-tuan dan puan, bila mana Hadari bertanya soalan ini, saya sebenarnya memang banyak sekarang ni kan,
di laman-laman sosial, kadang-kadang suka menceritakan tentang keburukan pasangan, kadang-kadang di mana-mana tempat. Minta maaf cakap ibu ayah, saya bercampur dengan banyak manusia, saya bercampur dengan pelbagai lapisan masyarakat. Kadang-kadang suka menceritakan keburukan pasangan dekat laman sosial, kadang-kadang up status dan sebagainya, ya bercerita, alamak malasnya isteri saya, na'udzubillah min zalik, menyindir dan sebagainya. Jangan tuan-tuan dan puan. Jadi bagaimana kalau kita ada pasangan begini untuk kita hadapinya? Bagaimana kita nak hadapi pasangan bermasalah ini? Mungkin, minta maaf cakap tuan-tuan, ya, mungkin dia ada macam-macam lah, macam-macam masalah, macam tadi keganasan, curang dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan ada 3 perkara yang saya kongsikan, iaitu SBP. Bukan sekolah berasrama penuh. Bukan. Ya. SBP apa dia tuan-tuan dan puan? S yang pertama, siasat dulu. Siasat dulu. Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, ya, fatabayyanu, tabayyun dulu, kita siasat dulu. Dapat satu berita berkaitan tentang pasangan kita, ataupun kita ada kecurangan dan sebagainya, ataupun ada keruntuhan rumah tangga, ataupun ada masalah yang keganasan rumah tangga sebagainya, kita siasat dulu. Tabayyun dulu. Kenapa berlaku perkara ini? Apa masalah pasangan aku ni? Kenapa suami aku jadi begini? Kenapa terketengking? Ya, kenapa dia asyik marah je? Barangkali mungkin tak ada duit. Mungkin pasangan kita tak ada duit. Kenapa isteri aku macam ni? Barangkali mungkin dia penat bekerja. Pagi, petang, siang, malam jaga anak sebagainya. Jadi ada masalah emosi dan sebagainya. Jadi S yang pertama, siasat dahulu. Tabayun dulu. Semak, cari kebenaran sumber itu. Yeah. Itu S yang pertama. B yang kedua, apa dia tuan-tuan dan puan? Bincang dengan baik. Bincang. Saya selalu cakap, apa dia? BBB, benda boleh bincang. Bincang dengan baik, bincang elok-elok. Muhasabah, sebelum tidur muhasabah, cukup minggu muhasabah. Kadang-kadang kita bincang balik, 5 tahun perkahwinan, apa dah kita capai? 5 tahun akan datang, apa yang nak kita capai? Pernah tak kita buat dalam rumah tangga kita? Ustaz, saya dah puluh-puluh tahun dah Ustaz, tak buat pun okey je. Alhamdulillah. Itu pilihan Allah. Tapi ada orang, na'udzubillah min zalik, kadang-kadang dia menjangkakan matahari cerah sampai ke petang, tapi hujan di tengah hari dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik, kan? Nak cerita apa ibu ayah? Bincang dengan baik. Itu B yang kedua. P yang terakhir, ini yang paling penting. Apa dia? Pergi jumpa kaunselor keluarga berdaftar. Pergi jumpa kaunselor. Pergi jumpa badan berautoriti. Sebagai contoh tuan-tuan, di pejabat-pejabat agama, ya, ataupun di pejabat-pejabat qadi, ada dipanggil hikmat hikmat bahagian keluarga, pembangunan keluarga. Tapi Ustaz, kalau pergi jumpa kaunselor nanti, orang-orang akan tanya pula, jiran akan tahu, ditanya pula. Jangan bagi tahu. Jangan bagi tahu jiran. Dah kenapa pergi jumpa kaunselor cakap? Orang tak tahu pun kalau kita tak cerita. Maknanya ada masalah rumah tangga, sekarang ni pun dah ada guna talian. Telefon aja. Di jabatan-jabatan agama, sebagai contoh kami di Johor, Jabatan Agama Islam di Johor, adanya bahagian pembangunan keluarga. Di negeri-negeri lain pun ada. Jadi tak ada masalah. Di dalam bahagian pembangunan keluarga, adanya kaunselor-kaunselor keluarga yang berdaftar. Untuk sesi kaunseling? Untuk sesi kaunseling, minta khidmat mereka, tanya pendapat mereka, minta pandangan. Kita ni akhirnya pendam, dan akhirnya boleh meletup, dan na'udzubillah min zalik, akhirnya merosakkan rumah tangga. Dan kita minta khidmat. Jangan, bukannya Ustaz, saya tak ada, gaduh je cerai. Jangan. Kau boleh dalam pemikiran kita jangan ada istilah itu. Tapi kalau itu jalan penyelesaian, itu panjang ceritanya. Itu kena tajuk lain lah. Itu kena tajuk lain lah tuan-tuan. Tapi nak cerita apa? Akhlak kita dengan pasangan, cuba semampunya untuk menjaga rumah tangga kita. Jumpa kaunselor yang berdaftar. Dia bukannya jumpa kaunselor kat Facebook tau. Ini kadang-kadang dia saja, you all ada tak pandangan apa-apa dalam grup WhatsApp dia, kan? Dalam grup Facebook, dalam Instagram, dalam TikTok dan bagai-bagai. Jangan begitu. Ada masalah rumah tangga, bukan yang tempat tanya kita... kepada ahli lah. Kepada ahli. Ahli pun kena kepada kaunselor yang berdaftar. Ada maknanya kaunselor yang berdaftar, yang register. Jangan jumpa orang tak siapa-siapa tepi jalan. Kita takut akhirnya, sebab yang berdaftar ni mereka ada etika kerahsiaan. Mereka tak boleh cerita sesuai-wenangnya. Jumpa macam mana pun rahsia kita, akta kerahsiaan dia akan jaga. Jadi itu sebab tuan-tuan dan puan, P yang terakhir, pergi jumpa badan otoriti, jumpa dengan mereka. Kita ada bahagian pembangunan keluarga. Kalau di Johor ada Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim. Mereka ada kaunselor-kaunselor di setiap daerah. Jumpalah mereka. Buatkan temu janji, jumpa, cakap saya ada masalah rumah tangga. Bincang elok-elok. Dan percayalah tuan-tuan dan puan, bila kita meluahkan perasaan, bila mana kita menceritakan perkara yang betul, dan kita bincang, insya-Allah ada jalan penyelesaiannya. Wallahu'alam. SBP, siasat, bincang, jumpa kaunselor. Bukan terus pergi pejabat syariah untuk lafaz talak. Itu bukan cara kita. Kalau boleh, cara-cara yang terbaik itu kita perlu lakukan.
Baiklah Ustaz, ni Intan Zorina di Facebook kita ni katanya, apakah nasihat Ustaz bagi mereka yang berhadapan dengan salah seorang pasangan hidup, tak kisahlah suami ada isteri, isteri ada suami, yang mengalami gangguan obsesif kompulsif ataupun OCD dalam pengurusan rumah tangga. Was-wasnya banyak now. Akhlak bagaimana yang harus ditunjuk oleh kedua belah pihak? Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya saya pun tak berani nak menjawab soalan ini. Sebab apa? Dia kenalah jumpa kepada yang pakar. Tapi apa yang saya nak kongsikan? Kalaulah ada pasangan kita seperti ini, yang pertama sekali, paling penting kita kena empathy. Kita kena memahami perasaan dia. Empathy ini, kata orang putih ni apa? Apa nama? On your shoes. Macam tu lah. Tak reti aku nak cakap kan. Letakkan diri kita di tempat dia. Di tempat dia. Bayangkan kalau kita di tempat dia. Orang OCD ni adalah satu penyakit. Ini kena jumpa ke pakar psikiatrik ataupun pakar psikologi. Mereka akan faham tentang perkara ini. Saya banyak berprogram dengan pakar psikologi dan sebagainya. Dia kata OCD ni, disorder ini adalah satu penyakit sebenarnya. Penyakit was-was. Ya, kadang-kadang ada yang jenis orang ni, minta maaf cakap hadari para penonton. Memang ada orang jenis yang macam ini. Dia kadang-kadang kalau kita tengok, kalau kat solat tu pun dia kata Allah, Allah. Dia nak masukkan Allah tak habis-habis. Kadang bismillah, bis banyak. Jadi antara kaedahnya kalau kita boleh baca, yang boleh kita amalkan sebelum solat, bacalah Qul a'udzu bin nas kan, Qul a'udzu bin nas. Kita nak yang was-was itu tidak ada dalam diri kita. Tapi yang paling kita takut kalau pasangan OCD dan sebagainya, mungkin antara masalahnya apa? Mandi lama sangat. Ada yang jenis pasangan OCD ni saya pernah jumpa ya hadari ya. Ini secara umum lah, saya pernah jumpa pasangannya tu, telefonnya tu letak atas sangkar kucing. Kemudian dia ambil telefon, dia basuh telefon tu. Basuh telefon? Basuh telefon tu. Ni kisah benar. Ini saya pernah jumpa orang begini. Mana OCD-nya melampau. Dia basuh telefon tu sebab dia kata apa? Kotor. Sebab kena dekat sangkar kucing. Bayangkan terlampau bersih, rumah dia asyik basuh je. Mandi berjam-jam. Ini penyakit tuan-tuan dan puan ya. Kenalah jumpa pakar psikiatrik, jumpalah pakar psikologi. Jangan malu. Jangan malu. Kita kena empati dengan pasangan kita. Waktu yang sama, buat rawatan. EB, tuan-tuan, sempat kan? EB. Buat rawatan. Jangan malu-malu. Ustaz, tak boleh lah Ustaz. Kita ni tak. Pergi buat rawatan. Jumpa pakar-pakar. Moga-moga Allah lindungi kita dan mudahkan urusan kita, insya-Allah. Dan saya doakan kepada pasangan itu, moga diberkati, insya-Allah. Empati dan juga ada tindakan yang sepatutnya. Betul. Bukan menghina pasangan tersebut. Jangan. Buat rawatan dia. Betul. Panjang lagi nak cerita, tapi macam nak berhenti dah kan. Ustaz, insya-Allah. Hari ini kita bicarakan, kita sembangkan berkaitan dengan topik akhlak dengan pasangan. Betul. Jadi selepas kita dapat tahu sedikit ilmu ni, apa pelan tindakan kita selepas ni Ustaz kepada mungkin isteri ataupun suami di luar sana Ustaz? Baik, terima kasih dari tuan-tuan dan puan, para penonton. Bila mana kita membicarakan tentang akhlak dengan pasangan ini, saya nak kongsikan apa dia. Kita kena sentiasa memupuk sifat mahmudah, yakni sifat terpuji, dan lupuskan sifat mazmumah, yakni sifat terkeji. Kadang-kadang kita rasa kita ni sempurna. Tapi ingat tuan-tuan dan puan, perkahwinan itu bukan mencari kesempurnaan, tetapi perkahwinan itu mencari persamaan. Kita mencari persamaan dan juga kita membina dalam perkahwinan ini, membina keberadaan kita. Bukannya kita tengok siapa paling hebat. Kadang-kadang ada rumah tangga, dia tengok siapa paling hebat, suami ke isteri. Akhirnya dia tidak berakhlak dalam dia berhadapan dengan pasangan dia. Tetapi kita nak tuan-tuan dan puan, para penonton, kita berakhlak dengan pasangan kita. Bagaimana? Kita saling lengkap melengkapi. Moga-moga Allah memberikan kebaikan kita semua. Dan jadikanlah Nabi SAW sebagai contoh ikutan yang terbaik. Dan usaha semampu kita. Saya cakap bukan mana saya sempurna. Tapi kita usaha semampu kita. Moga-moga kita terus berakhlak dengan pasangan kita, insya-Allah. InsyaAllah. Yalah, kehidupan kita ni tak lengkap kalau tak ada pasangan Ustaz. Betul. Dan mereka jugalah pelengkap kehidupan. Baiklah Ustaz, mungkin doa sebagai penyeri pagi ni. Ya betul Ustaz. Sekejap betul rasa. Itulah macam kita da'i lah Ustaz ya. Tahu-tahu sekarang ni dah ada anak dah. Allah Rabbi, lama tak jumpa kan. Okey Ustaz, doa untuk memurnikan kita pagi kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita tarah tangan. Moga-moga Allah mudahkan urusan dan kita berdoa. Moga-moga Allah berikan kebaikan, insya-Allah. Astaghfirullahalazim ghafurur rahim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah Tuhan kami, sayangilah kedua ibu ayah kami ya Allah, seperti mana mereka masa kami waktu kami kecil ya Allah. Jika ada di antara kami ibu dan ayah yang telah pergi buat selamanya, tempatkanlah mereka bersama orang soleh dan soleh di syurga abadi ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, mewahkan rezeki kami dengan keberkatan-Mu ya Allah.
Allah. Panjangkanlah umur kami dengan iman dan tidak menyusahkan keturunan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami akhlak-akhlak yang terpuji ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk kami terus berakhlak dengan pasangan-pasangan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada akhlak-akhlak yang keji ya Allah. Jauhkan kami daripada sifat-sifat mazmumah ya Allah. Mudahkan segala urusan-urusan kami ya Allah. Berikanlah kami sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga kami ini ya Allah. Moga-moga rumah tangga yang kami bina di dunia ini akan terus kekal hingga ke syurga-Mu yang paling tinggi di akhirat nanti ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah Tuhan kami, jauhkan kami dari bala bencana-Mu ya Allah. Lindungilah kami seluruhnya ya Allah. Rahmatilah kami seluruhnya. Ya Allah Tuhan kami, jika ada di antara kami yang mempunyai hajat, makbulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jika ada di antara kami dalam kesusahan, permudahkan segala urusan kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, berikan kesihatan yang baik kepada kami seluruhnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Minta maaf segala kekurangan saya. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Sekian dulu daripada saya Azhar Akangkari. Wallahu alam. Terima kasih semua tim produksi dan penonton Tanya Ustaz. Terima kasih Ustaz Azam Al-Kangkari kerana sudi bersama dengan kami. Sama-sama. Moga manfaat insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Terima kasih. Amin. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan Dai Azrin yang mana kita akan bersama Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah. Topik kita esok perjalanan agung berkaitan dengan Isra wal Mi'raj insya-Allah. Baiklah, pasangan bukan penyusah atau beban, tapi pasangan itu pelengkap kehidupan. Saya Dai Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Hadari. Terima kasih. Barakallah.